A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya seperti biasa kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, kerana dengan peluangnya Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah rezekikan kita pada pagi ini untuk bersama-sama duduk di dalam taman-taman syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, rancangan kesayangan ramai insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk edisi 23 Mac 2022 bersamaan 20 Sya'ban 1443 Hijrah, dan hari ini hari Rabu. Kalau kita kira-kira balik, lebih kurang 9 ataupun 10 hari saja lagi kita akan bertemu dengan bulan yang paling dirindui dan dicintai ramai, tak lain tak bukan bulan Ramadan Al-Mubarak. Allahumma ballighna fi Ramadan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedang betul sekalian, kita masih lagi diberikan kesempatan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita macam-macam nikmat setiap hari. Nikmat untuk kita berkeluarga, nikmat untuk bekerja, nikmat untuk bergerak dan sebagainya. Tak lain tak bukan, itu semua adalah sebagai asbab untuk kita terus meningkatkan amalan kita. Mudah-mudahan ini yang kita nak bawa sebab tu mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di negeri yang abadi, negeri di akhirat kelak. InsyaAllah dengan adanya kita berada dalam majlis ilmu ini akan mempermudahkan jalan kita untuk masuk ke syurga. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudahkan jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalan baginya untuk ke syurganya insya-Allah. Jadi saudara sekalian, seperti biasa, dalam rancangan Tanya Ustaz kita membawakan topik-topik yang menarik, yang penting untuk kita sama-sama ambil tahu. Dan untuk permulaan saya nak tanyalah kepada saudara betul sekalian yang mana yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, ada tak di kalangan sahabat-sahabat penonton sekalian yang merupakan ejen kepada produk-produk ataupun ejen kepada insurans ataupun syarikat insurans dan sebagainya. Sebab apa? Topik pada pagi ini kita akan membincangkan berkaitan dengan wakalah dalam muamalat. Ini berkaitan dengan fiqh. Sudah semestinya banyak hukum-hukum yang kita nak ambil tahu tentang isu-isu berkaitan dengan ejen dan sebagainya ini. Dan insya-Allah pada pagi ini pun yang akan menjawab soalan-soalan daripada sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton adalah seorang pakar dalam bidang muamalah, tak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihatlah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus diberikan kesihatan untuk berkongsi ilmu kepada kami semua insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya Ustaz, kita nak raikan terus soalan daripada penonton setia kita. Soalan ini insya-Allah sebagai cantik untuk kita jadikan sebagai pemula kita, iaitu daripada saudari Faz Ismail. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah perbezaan maksud wakalah dari bahasa Arab dan juga dari segi syarak? Apakah jenis-jenis wakalah dan adakah hukum wakalah boleh diwarisi? Sekian, terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Terima kasih dan Luqman. Dan seterusnya kepada seluruh para penonton yang dihormati sekalian. Baik, kembali kepada topik kita, wakalah dalam muamalat. Jadi pertamanya perkataan wakalah itu memang sudah tentulah perkataan dalam bahasa Arab yang bererti perwakilan, melantik wakil. Dalam bahasa Melayu pun kita panggil wakil juga. Kalau dalam ataupun kita panggil ejen pun boleh juga, ejen ya.
yang mana ia adalah satu perbuatan melantik seseorang untuk melantik seseorang untuk melaksanakan satu transaksi ataupun kontrak bagi pihaknya. Jadi bila kita sebut wakil tu, dia syarat dia mesti ada pewakil, saya contohnya, principal, agent, orang yang diwakilkan. Jadi kalau saya wakilkan seorang A untuk pergi buat pembelian, jadi itu adalah wakalah namanya. Yang mana ia telah pun disyariatkan dalam Islam kerana telah ada di dalam Al-Quran dan juga wujud di dalam hadis Nabawi. Yang mana kalau dalam Quran ia terkandung dalam suratul Kahfi dalam suratul Kahfi ayat yang ke-19, yang mana Allah SWT ada menyatakan bahawa fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinah, ya, iaitulah dalam keadaan orang-orang yang duduk dalam gua kahfi itu, dia dah lama tidur, kemudian dia ambil seorang wakil untuk bawa duit perak dia pergi ke bandar untuk membeli makanan dan apa-apa yang baik untuk diri mereka. Jadi itu adalah wakil. Dia bagi duit tu, sebab dia tak mau keluar dulu, dia bagi duit tu, duit perak tu, pergi cari barangan dan seumpamanya. Jadi itu adalah kontrak yang telah Allah ceritakan dalam Quran dan tidak ada apa-apa yang menunjukkan ianya diharamkan. Dan Nabi SAW juga dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari telah pun melaksanakan perwakilan ini, sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW telah memberi kepada Urwah dinaran yashtari bihi syad, iaitulah 1 dinar untuk membeli seekor kambing, ya. Tapi Urwah ni handal. Walaupun dia dapat daripada Nabi 1 dinar untuk beli seekor kambing, itulah harga pasaran, tapi kerana Urwah ni dia pandai tawar-menawar. Lalu dia berjaya beli 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar, ya. Jadi dekat situ menunjukkan bahawa wakalah hukumnya harus kerana Nabi sendiri sudah pernah mewakilkan kepada seseorang sahabat untuk pergi membuat pembelian bagi pihaknya, ya. Baik, jadi itu adalah wakalah secara ringkas. Kemudian soalan yang seterusnya dalam soalan yang pertama itu, apakah jenis-jenis dia? Dia ada banyak jenis. Yang pertama, wakalah bi ujr, iaitulah wakil yang ada upah. Jadi kalau macam yang kisah Nabi tadi, yang juga dengan kisah dalam surah Kahfi, kedua-duanya merujuk kepada wakalah yang tiada upah. Maknanya itulah dia asal. Asal tu maknanya yang biasa, yang original punya wakalah. Saya minta orang A sebab dia nak pergi pasar malam, tolong belikan tom yam untuk saya. Jadi tak ada upah apa-apa pun, sebab dia pun dah nak pergi, tolong je lah, kan. Jadi itulah konsep asal akad wakalah yang dibina atas tolong-menolong, tapi dia juga berdasarkan kepada amanah, kontrak amanah. Amanah tu maknanya satu pentanggungjawaban yang menjadikan dia tak boleh diberikan tanggungjawab untuk menjamin apa-apa. Maknanya kalau saya minta tolong kepada Datuk Luqman untuk tolong jaga ataupun tolong beli, tapi maknanya dalam perjalanan tu duit tu kena curi. Jadi tak bolehlah Datuk Luqman kena bertanggungjawab. Tak boleh, kecuali memang kalau taksir wa ta'addi. Kalau taksir maknanya dia culas. Dia tanya tunjuk kat orang, pak ni ada duit ni 10,000 ni, nampak. Orang pun rampau buat lari. Tu kamu punya pasal, kamu tanggunglah, kan. Tapi kalau macam normal tak boleh dipertanggungjawab. Itu namanya aqdul amanah. Yang mana itulah sifat asal kontrak wakalah. Baik. Jadi kontrak wakalah yang kedua namanya wakalah bi ghairi ujr. Yang pertama dengan upah, yang kedua tanpa upah. Yang dengan upah ni kita juga anggap dia adalah kontrak ijarah. Kontrak sewa. Sewa apa? Maknanya sewa khidmat. Sewa manfaat dia khidmat. Jadi bila mana saya kata Datuk Luqman tolong pergi beli ni, jadi saya bagi awak upah sikit. Jadi itu sudah berubah daripada wakalah normal kepada ijarah. Sebab apa? Sebab sekarang ni dia dah jadi kontrak jual beli, maksudnya jual beli servis. Jual beli servis. Jadi apa saja consultation,
dia adalah kontrak jual beli servis. Jadi wakalah awalnya tapi berubah menjadi ijarah. Iaitu yang pertama tadi kan, kontrak wakalah dengan upah. Yang kedua, kontrak wakalah tanpa upah. Yang ketiga, disebutkan kontrak wakalah al-lazimah. Muaqqatah, iaitulah kontrak wakalah yang bertempoh. Dia ada tempoh dia. Ya. Yang seterusnya, yang keempat, wakalah mutlaqah, yang umum. Jadi saya bagikan kepada Datuk Luqman, Anas RM50, tolong beli apa-apa dekat sana. Umum, beli tapi tak dispesifikkan. Beli limau ke, beli tom yam ke, tak dispesifik, dia umum. Wakalah mutlaqah. Kalau yang spesifik, wakalah nombor 5, wakalah muqayyadah. Iaitulah yang dispesifikkan. Belikan tom yam, belikan limau besar tu 2 kilo macam tu. Ya? Jadi ini adalah konsep asas dia lah. Tapi dia akan boleh dikembangkan dalam pelaburan, dalam instrumen kewangan dan sebagainya. Tapi saya cerita yang very basic dulu untuk semua boleh faham. Dan saya gabungkan jenis-jenis tu kepada pelbagai perspektif. Sebenarnya jenis-jenis tu ada daripada perspektif A, daripada perspektif B contohnya. Ada perspektif upah, ada 2 jenis. Tapi saya gabungkan semua sekali supaya jelas dan lebih mudah untuk dipahami oleh semua. Jadi saya rasa itulah antara jawapan kepada jenis-jenis wakalah. Dan satu lagi soalan dia adalah, adakah wakalah boleh diwarisi? Baik, sebenarnya wakalah ni akan tamat sejurus saja matinya orang yang mewakilkan ataupun yang diwakilkan. Tamat. Tetapi terpulang kepada waris untuk menyambung balik. Dia tak diwarisi, tapi kalau waris nak menyambung, dia kena macam seolahnya buat new agreement lah. Ataupun dia sambung kontrak agreement yang sebelum ini. Jadi ia tidak ada masalah. Kalau putus, memang dia automatik akan putus sebab dia berdasarkan dia akad wakalah amanah. Amanah tu maknanya, saya pilih Da'i Luqman sebagai wakil saya sebab dia Da'i Luqman. Saya tak nak adik dia, abang dia, anak dia, tak mau. Saya nak dia. Jadi sebab itu dia tamat. Sebab dia ada sentimental value dengan individu yang dilantik. Jadi contohnya saya lantik syarikat A sebab ada si Polan dalam tu. Kan? Tapi tu syarikat lain tidak mati. Ini individu. Individu boleh kalau dia meninggal, dia tak automatik diwarisi, maka waris itu boleh sambung dengan kontrak baru sebab dia tertakluk kepada yang mewakilkan, sama ada dia rasa puas hati tak dengan waris dia pula. Kan, jadi kadang-kadang bapa yang power, anak tak power. Jadi begitulah, wallahu alam. Insya-Allah. Jadi itulah dia penerangan daripada Ustaz berkaitan dengan 5 jenis wakalah yang kita boleh sama-sama selidiki, dan insya-Allah kita akan lebih mendalam perbincangan kita tentang setiap jenis wakalah ini, insya-Allah. Namun sebelum itu, sidang sekalian, kita nak berhenti berehat seketika. Banyak lagi yang kita akan bincangkan berkaitan dengan wakalah dalam muamalah. Kembali sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, insya-Allah. Alhamdulillah, kembali kita bergabung pada pagi ini, sedang putus sekalian, dan rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Jadi sedang putus sekalian, sebenarnya dalam Islam ini, dalam konsep wakalah yang kita bincangkan pada pagi ini, wakalah ni dia ada pelbagai bentuk. Dia ada wakalah dalam bentuk ataupun wakalah dalam ibadah, sebagai contohnya ibadah umrah dan sebagainya. Ada juga wakalah dalam bidang jenayah, sebagai contohnya kita mewakilkan sesuatu syarikat guaman dan sebagainya. Namun pada pagi ini yang kita nak bincangkan adalah berkaitan dengan wakalah dalam muamalat. Dalam erti kata lain, wakalah dalam urusan jual beli dan sebagainya. Jadi saudara sekalian, jangan terkeliru. Jadi pastikan soalan-soalan anda itu adalah berkaitan dengan wakalah dalam muamalat. Dan dalam masa yang sama, sekali lagi
kami daripada barisan produksi Tanya Ustaz amat menghargai sekiranya rakan-rakan penonton sekalian bertanyakan hanya satu soalan. Supaya apa? Supaya satu, kita boleh memberikan peluang kepada Ustaz untuk memberikan perincian yang lebih mendalam setiap soalan, dan dalam masa yang sama juga yang keduanya kita mampu untuk meraihkan lebih banyak soalan daripada rakan-rakan sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, adakah melakukan hebahan dan wasiat melalui takaful juga termasuk dalam urusan wakalah? Yang kedua, jika berlaku apa-apa kerugian dalam urusan wakalah, bagaimana Ustaz? Siapa yang patut bertanggungjawab? Mohon pencerahan. Terima kasih. Silakan. Baik, berkenaan dengan soalan yang ditanyakan tadi, saya kira ada sedikit kekeliruan tentang perkataan yang digunakan hebahan. Jadi bagi saya dalam konteks soalan tu, hebahan tu tak relevan. Dia sebenarnya hibah. Hibah H-I-B-A-H, bukan hebah. Hebah ia telah mewar-warkan. Hibah adalah hadiah. Kita menghadiahkan daripada awal kepada harta-harta kita, sebahagian harta kita kepada sipolan-sipolan. Kalau kita meninggal dunia contohnya kan, ataupun dia dah hibahkan awal-awal. Baik, jadi itu nak dibetulkan sikit. Yang kedua iaitu pertanyaan, adakah hibah dengan wasiat itu adalah termasuk dalam wakalah? Ya, dia ada wakalah, tapi wasiat dengan hibah tu dia bukan wakalah. Tapi dia ada wakalah, iaitu dia melantik ejen ataupun seorang wakil untuk menguruskan. Jadi kalau macam cerita Piramli dulu, kalau ingat, dia ada satu cerita apa entah, dia ada cerita Tiga Abdul ke apa? Tiga Abdul. Ya, ada Sulaiman Akhlaqan tu kan. So jadi tiba-tiba seorang tu jadi kaya. Siapa dia? Lawyer ni. Lawyer ni lah wakil namanya. Dia wakil. Dia bukan, dia telah dilantik oleh si Polan, bapa dia tu, maknanya yang si mati sebelum dia mati, untuk menguruskan, bagi harta tu dan maklumkan kepada si Polan bila cukup syarat ke apa, ada waktunya sebagainya. Jadi itulah namanya hibah ataupun wakalah dalam wasiat dengan hibah. Maknanya dia tolong urus. Jadi benda ni penting sebab ada orang dia tak urus apa-apa. Dia tak ada wakil lantik siapa-siapa untuk urus. Lalu harta dia beku lepas dia meninggal. Jadi macam kat Malaysia ni, harta umat Islam ada dalam 60 bilion yang beku, waris tak dapat guna, kerajaan tak boleh guna, semua orang tak boleh guna. Sebab beku. Dia punya pemilikan dia tak dilantik pengurus, dan anak-anak waris dia tak bersepakat. Ada pula yang dah meninggal, ada yang duduk jauh, akhirnya tersadai begitu saja. Jadi penat-penat kerja siang malam, pagi petang, tiba-tiba harta terbeku saja apabila meninggal dunia. Rugilah. Jadi sebab tu kena lantik wakil untuk uruskan. So sekarang ni ada banyak wakil-wakil dari sudut syarikat. Kalau wakil orang, satu hal takut dia pula mati. Jadi kita lantik wakil syarikat, ada di dalam Malaysia ni. Google je lah, boleh cari. Wallahu alam. InsyaAllah. Jadi itulah dia perwakilan daripada sudut pewarisan ataupun dalam bab bentuk berkaitan dengan insurans lah sebenarnya ni. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan daripada saudara Faizal kita. Jadi jom kita seterusnya nak meraihkan pemanggil talian, iaitu Tuan Ismail Mak Isa kita. Assalamualaikum Tuan Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Da'i dan Ustaz. Okey, soalan saya begini, saya tanya. Silakan. Okey, apakah kepentingannya fiqh wakalah dalam muamalah menurut pandangan Islam? Itu soalan saya begini. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail kita. Soalan yang ringkas dan juga mungkin penerangan itu panjang, Doktor. Silakan Doktor. Kepentingan dia adalah memenuhi keperluan manusia. Jadi ada kalanya kita tak mampu lakukan sendiri kerana kita tak ada waktu, atau kita sedang uzur, atau kita di luar kawasan, lalu kita memerlukan seorang lain yang boleh berperanan macam kita. Jadi kontrak ini secara logik akalnya pun memang sangat diperlukan, bukan hanya oleh orang Islam tapi orang bukan Islam. Maka Islam sebagai agama yang syumul, yang lengkap, sudah tentulah ada penyelesaiannya dalam bab ini, malah ada perinciannya lagi. Jadi itulah dia, saya kira kepentingan dia, supaya
gerak kerja boleh sentiasa terus terlaksana dan tidak terbantut. Jadi Islam dia profesional, dia mengutamakan merit, dia mengutamakan masa. Wal asri innal insana lafi khusr, kan? Demi masa ramai manusia dalam kerugian kecuali yang yang besar, yang sabar dengan yang menasihatkan kebaikan. Lalu untuk melaksanakan dan memeterai sesuatu kontrak yang boleh tidak perlu tangguh, jangan tangguh, lantik wakil. Jadi itu adalah flexibility yang diberikan oleh Islam untuk melaksanakan sesuatu transaksi, khususnya keuangan dan lain-lain. InsyaAllah itu adalah wakalah, itu memenuhi keperluan setiap manusia. Jadi kalau kita bayangkan baliklah dalam orang kata suasana COVID ni, kalau katakan wakalah ni tak dibenarkan, susah tu orang yang duduk kat rumah tak boleh keluar mana tu nak beli barang sebagainya. Jadi itulah di antara orang kata kebaikan konsep wakalah ni, insya-Allah. Jadi doktor, kita nak raikan pemanggil berikutnya seperti biasa. Pemanggil setia kita Tuan Haji Omar Abdul Majid kita. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini, Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar kita pagi ni? Alhamdulillah sihat. Sihat orang tua biasalah. Samalah kita, insya-Allah. Silakan Tuan Haji Omar. Soalan saya begini doktor ya. Doktor, kadang-kadang kita diberi tanggungjawab di dalam sebuah koperasi ya doktor ya. Bila koperasi memberikan tanggungjawab itu sebagai wakil untuk beri barang ataupun spare part kenderaan ataupun sebagainya doktor. Dan koperasi telah pun berikan upah kepada beliau untuk pergi beli barang itu doktor. Dan kemudian apabila dia beli barang itu, dia dapat komisen pula dari pihak penjual barang. Jadi dua kali dia dapat, satu upah daripada koperasi dan satu lagi lah komisen dari pihak penjual itu. Dia dapat sebagai wakil koperasi itu hak orang ramai ini doktor. Soalan saya, bagaimana keadaan wakalah ini? Apakah dia ni salah ke di segi hukum ataupun bagaimana di sudut pandangan Islam dan doktor sendirilah mengenai perkara yang perkara sebegini rupa ini doktor? Itu saja soalan saya doktor dan Dai. Terima kasih banyak doktor dan Dai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar kita. Jadi satu soalan yang rasanya sudah pun jelas, memerlukan penjelasan pada Imam Doktor. Silakan doktor. Baik, soalan yang menarik dan kontemporari. Baik, jadi sebelum saya jawab tu, saya nak utarakan sikit lagi jawapan kepada soalan sebelum ni tadi. Jadi wakalah sangat penting juga sebab hari ini di dalam semua syarikat-syarikat, khususnya syarikat besar ya, dia ada board of directors. Board of directors ni wakalah. Oh itu. Dia adalah wakil kepada pemegang saham, wakil kepada pembeli-pembeli saham itu. Baik, jadi berkait dengan soalan daripada Tuan Haji Omar ini, iaitulah koperasi dah lantik seorang wakil untuk tolong beli barang dan dia ada komisen atau upah atas tindakan pergi beli. Maka itu sah, itu kontrak yang sah, transaksi yang sah. Kemudian si Polan ni pula dia pergi dekat kedai-kedai tertentu, dia pandai bernego. Dia pandai nego, dia pun kata okey, saya ni wakil koperasi, so jadi saya ni ada banyak kedai saya boleh pilih, tapi saya pilih kedai awak. Saya pilih kedai awak ni, awak punya kedai apa lagi bagus banding kedai sebelah? Harga sama, ini 1,000, itu pun 1,000. Kedai ni kata kalau you ambil dari kedai saya bagi you commission 1%. Gitu kan. Pandai bernego. Pandai dia peniaga tu kan. So jadi dia tu okey, kalau you bagi 1% ambil kat kedai you lah. So jadi dia makan kiri kanan lah. Kan? Senang. Dia makan daripada orang yang lantik dia jadi wakil, dia makan daripada ni. Macam broker rumah. Broker rumah biasanya dia ambil 2 ke 3% daripada harga rumah. Dia ambil daripada tuan rumah. Dia ambil daripada tuan rumah. Tapi ada kalanya dia juga pandai nego, dia ambil juga daripada pembeli. Pembeli juga dia ambil. So adakah ini harus? Jadi hukumnya ia adalah neutral dan boleh jadi harus. Boleh jadi harus, maksud saya kalau dia nego tu secara terasing, maka itu adalah kontrak yang berasingan. Jadi wakil daripada koperasi satu, itu dah habis satu kontrak. Dia ada upah, itu settle. Kecuali koperasi bagi syarat, you jangan ambil apa-apa syarat dia jadi wakil pada kami, you tak boleh ambil apa-apa komisen daripada penjual. Kalau itu syarat ada, maka dia tak boleh ambil. Tapi kalau dia open, tak ada sebut, maka terpulang kepada wakil
ikut pandai-pandai dia, budi bicara dia, dia pandai nego, dia boleh dapat. Ya, dia boleh dapat. Tapi dia boleh jadi tak harus kalau wakil itu adalah pekerja yang ada gaji tetap oleh pihak koperasi. Kalau dia ada gaji tetap, dia bukan wakil one off saja, kan? Dia memang pekerja tetap, memang kerja dia pergi jual, dia ada gaji dia yang khas, ya. Bukan komisen tapi gaji, maka dia tak boleh ambil upah tadi tu. Upah tadi tu jadi rasuah. Oh ya betul. Jadi sebab dia kena pilih 2-3 company, dia kata apa sebab saya nak ambil pada you, bagi token tu kata you, I bagi you 2%. Okey, ambil pada you. Maka dia sudah ambil upah on top of gaji. Sudah boleh ada gaji dah. Tak boleh. Tapi wakalah bi ujrah tadi sebab dia jenis one off. Dia jenis one off, maka ikut dia one off dan tak ada halangan daripada pihak koperasi tadi untuk tidak membenarkan dia ambil upah ataupun ambil komisen lain, maka ketika itu dia still open. Dia boleh nego. Jadi hukum je bagi saya masih lagi harus neutral untuk dia mengambilnya. Baik, jadi kita jawablah soalan tu. Begitulah jawapan dia. Jadi tidak ada masalah sekiranya kita tidak melanggar etika-etika tersebut ataupun kita melanggar kontrak yang telah pun kita lakukan dengan pihak yang memberikan amanah. Doktor, insya-Allah. Jadi itulah dia, baru berapa segmen kita dah banyak tu doktor, kita dapat ilmu berkaitan dengan wakalah ni. Jadi banyak lagi yang kita nak kupas ni berkaitan dengan wakalah dalam muamalat. Namun sebelum tu seperti biasa kita nak berhenti berehat seketika, kembali sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, insya-Allah. Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bersama-sama di dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Pada pagi ini membincangkan tajuk berkaitan dengan wakalah dalam muamalat menerusi silibus fiqh kita, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, ini satu ilmu yang cukup penting ni. Bahkan pula sekarang ni pula kita dah semakin dekat dengan bulan puasa ni, maka akan wujudlah macam-macam jenis ejen kuih raya, ejen baju raya dan sebagainya. Jadi ini para ejen sekalian, anda perlu mengambil ilmu ini agar kita bukan kita nak keuntungan besar, tapi kita nak keuntungan yang besar. Dalam masa yang sama kita dapat rezeki yang diberikan keberkatan, insya-Allah. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800 881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jom kita nak raikan pemanggil berikutnya di talian, iaitu Tuan Ilyas Abu Bakar kita dari Pulau Pinang. Assalamualaikum Tuan Ilyas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Ilyas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan soalan pagi ini, insya-Allah. Waalaikumsalam Ustaz Dr. Zaharuddin dan juga Dr. Luqman. Ya, saya. Sebagai contohnya, jika saya dilantik ataupun ditawarkan untuk menjadi wakil satu perniagaan, tapi saya tidak menyelidiki tentang latar belakang perniagaan tersebut, dibimbangi, tapi tawaran yang diberi hebat, tinggi, lumayan, tapi saya tidak menyelidiki di sebalik perniagaan yang ada di sebaliknya, seperti contoh perjudian, maksiat dan sebagainya. Apakah sepatut ada di situ perjanjian ataupun hitam putih di situ terlebih dahulu? Dan apa hukumnya jika perniagaan yang saya wakil itu berunsur haram? Itu saja soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ilyas kita. Satu soalan yang cukup jelas. InsyaAllah sama-sama kita dengarkan penjelasan pada Doktor. Silakan Doktor. Benar, apabila kita menjadi wakil, kita act on behalf of the owner. Kita beraksi dan bertindak mewakili pemilik sebenar. Jadi kalau pemilik sebenar minta kita tolong jual benda-benda yang haram, maka hukumnya adalah haram. Maka macam keldai dadah lah. Keldai dadah,
owner dia letaklah dadah dalam beg sekian-sekian, dia pun bagi dekat si Polan, aku wakilkan kau untuk bawa pergi negara sekian-sekian, jangan buka beg ni, jangan tanya apa-apa, ambil duit ni api. Dia pergi sampai airport, scan, nampak ada dadah, kena tangkap. Itu namanya keldai dadah. Sebab apa dia panggil nama keldai? Kerana macam tak ada brain. Kita tak semak dulu betul-betul. Sekarang ni banyak keldai account. Kedai akaun ni owner dia lantiklah orang muda ni sebagai wakil untuk pergi buka akaun dekat bank sekian-sekian guna nama dia wakil tu. Maka dia bagi upah setiap bulan, dia bagi 500. Lepas dah buka akaun tu atas nama si Polan tadi, kad ATM tu bagi dekat dia. Allah. Supaya dia boleh keluarkan duit. Sebab dia nak pergi tipu orang, dekat media sosial, labur besok dapat 20% untung sebagainya, untung cepat ni. Orang masuk duit, dia dah pergi siap-siap keluar ATM machine. Polis cekup, ada laporan polis cekup, keldai akaun kena. Ya, kena betul. Sebab apa kita namakan dia keldai? Sebab dia tak check betul. Kan? Jadi mangsa. Jadi sama dalam konteks yang ditanyakan tadi, minta maaf bukan nak sebut keldai sebagainya, tapi itu nak menunjukkan agar kita jangan ambil tanpa soal selidik. Sebab apabila kita dilantik jadi wakil, kita kena tahu apa yang kita wakilkan. Kalau bisnes dia haram, judi ke tadi disebut, arak ke apa-apa yang tidak patuh syariah, maka hukumnya semua upah yang kita dapat juga adalah haram. Ya, tidak harus dan malah berisiko dari sudut undang-undang untuk ditangkap, macam contoh-contoh saya bagi tadi. Ya, contohnya dia buat perjudian, bukan hanya perjudian yang black market contohnya. Tak pasal-pasal kena tangkap polis, yang fronting, orang yang fronting, yang duduk depan ni yang kena. Yang belakang lari. Ya. Jadi atas sebab itu kita nasihatkan semua rakyat kita, orang ramai, supaya berhati-hati dengan tawaran lumayan yang nampak too good to be true, dan kita sebagai individu wajib untuk kita selidik apa yang kita nak wakilkan. Ya. Malah kalau kita disuruh beli satu barang, seeloknya kita tahu barang yang nak beli itu pun. Maknanya tadi kita wakilkan untuk pergi jadi wakil syarikat. Yang ini kita pergi beli barang. Barang yang suruh beli itu adalah satu makanan yang tak halal, maka ada masalah. Ya, sebabnya dalam Islam Nabi dah sebut 10 golongan yang dilaknati yang terlibat dengan arak. Yang wakil-wakil pun samalah, yang tukang beli, yang tukang jual, yang tukang bawa, yang tukang perah, yang petaninya, semua sekali, termasuk wakil-wakil dia semua sekali. Ya? Sama juga dengan riba. Disebut dalam satu hadis, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa syahidahi wa katibahu. Dilaknati oleh Rasulullah orang yang makan riba, orang yang beri makan, orang yang tukang tulis, orang yang jadi saksi, semua. Jadi wakil pun masuk dalam bunyi itu sekali. Jadi atas kerana itu kita kena lebih berhati-hati. Dia buat study sikit apa dia buat, dan macam saya sebagai jadi syariah advisor bagi macam-macam syarikat, saya akan kena cek dulu, sebab ada syarikat scammer pun nak jentik saya jadi ni, dia nak tinggi atas nama saya. Jadi saya tengok mana nama syarikat punya pendaftaran SSM dan sebagainya, barulah saya boleh start nak buat semak. Kalau tidak, habis kita takut jadi keldai pula. Itu pun kadang-kadang betul-betul dia buat betul, tapi maknanya dekat tengah-tengah jalan kita pun tak perasan dia punya code of conduct dia salah, kita juga tanggung. Ini susahnya. Kadang-kadang kita cek satu part je, syariah je. Dari sudut legal dan syariah dah settle, tapi dia punya code of conduct dia teruk. Dia punya macam yang Dai sebut lah, dia jual insurans ke atau dia takaful, dia mendesak, dia tipu, dia berikan janji bulan dan bintang, kan? Jadi akhirnya terpaliklah kepada kita. Jadi itu masalah dia. Kita buatlah semakan setakat yang mampu, dan kalau kita dapati ada yang bermasalah, kita hendaklah menghentikan wakil kita itu. Kita punya pelantikan wakil, kita kata aku stop. Macam tu. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi itu adalah satu orang kata penegasan daripada Mega Doktor berkaitan dengan kita ni. Jangan sampai orang kata apa, ibarat lembu dicucuk hidung. Ikut saja tanpa kita melakukan sebarang usul periksa. Jadi insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan daripada Tuan Ilyas kita. Kita neraikan pemagi berikutnya seperti biasa juga. Pemagi setia kita Kak Yat di talian. Assalamualaikum Kak Yat.
Waalaikumsalam, Dang Aisyah. Apa khabar Kak Yat pagi ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan soalan pagi ni Kak Yat. Kak Yat panggil Dang Aisyah. Tak apa, tak ada masalah. Nama comel masa. Silakan Kak Yat bagi soalan. Ajukan soalan. Silakan Kak Yat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Yat nak tanya, dalam urusan kadang kita dilantik sebagai wakil untuk order makanan dan sebagainya. Jadi Kak Yat nak tahu, adakah boleh kita pembekal makanan tersebut meminta wang pendahuluan? Sebab kadang mereka peniaga kecil Ustaz. Jadi diorang minta wang pendahuluan sebagai tanda jadi atau modal pusingan. Macam cerita Piramli lah, kita tengok Mak Munah tu minta wang advance lah. Macam tu lah Ustaz. Advance itu saja soalan Kak Yat Ustaz. InsyaAllah Kak Yat. Assalamualaikum. Terima kasih ya Dang Ida Ustaz. Sama-sama Kak Yat. Terima kasih atas satu soalan yang jelas. Silakan Doktor. Baik, jadi bila kita jadi wakil untuk pergi beli, kemudian penjual tadi kan dimaksudkan. Penjual tu dia minta duit advance. Sebab biasanya pembeli ni dia akan bayar lewat sikit. Kan, dia bayar tangguh lah. So jadi supaya penjual ni yang micro entrepreneur ni, iaitulah pengusaha usahawan kecil, syarikat kecil, dia pun nak ada duit rolling kan. Maka dia minta lah advance sikit. Maka hukumnya harus. Tapi sekarang ni advance tu, duit tu nak datang daripada siapa? Itu poin dia. Dia minta tu harus, tak ada masalah. Itu bukan rasuah, itu memang duit sebahagian daripada duit bayaran, duit harga. Tapi modal tu daripada siapa? Patutnya modal tu kena datang daripada pembeli. Pembeli wakil yang bukan wakil. Sebab katalah tadi puan tadi, Kak Yat tadi adalah wakil untuk tolong beli. Patutnya duit tu kena datang di advance tu datang daripada ni orang yang beli. Orang beli tu. Tapi sekarang ni katalah dah pergi tapi tak ambil lagi duit, call dia dulu. Wajib kena call dulu, bukanlah wajib, maknanya kena call dulu sebab kalau tidak dia akan jadi tasarruf fuduli nama dia. Tasarruf fuduli maksud dia kita buat satu tindakan di luar mandate, di luar mandat. Kita dimandatkan untuk tolong beli, kita tak dimandatkan pun untuk tolong bayarkan dulu sebahagian harga, tak. Maka kita pandai-pandai buat, masalah. Jadi atas sebab tu kita kena call dulu. Boleh tak saya bayarkan dulu? Jadi kita bayarkan dulu. Tapi ingat tau, bila kita bayarkan dulu sebenarnya kita dah masuk dalam satu kontrak baru yang lain, iaitulah kontrak memberi pinjam. Maknanya Kak Yat tadi memberi pinjam duit tau kepada pembeli penjual tu. Daripada pembeli. Sebab saya dahulukan duit saya dengan pembeli tu, kita perlu akad kan kita. Okay, saya belikan dulu dengan itu betul, dia kena call tadi tu. Saya kena bayarkan dulu separuh. Jadi bayarkan dulu tu maknanya sekarang you ada hutang kat saya lah. Jadi bila ada hutang kena hati-hati sikit dia punya manfaat sebagainya. Saya tak boleh ambil manfaat daripada you, contoh gitu tau. Kalau ada jadi riba. Okey. So jadi hukumnya boleh Kak Yat tadi, tapi dengan syarat bagi tahu dulu saya akan dahulukan duit saya balik ni kena bayar saya terus kan, dan tahu bila nak dapat balik duit tu. Nanti kalau bayar dulu tak dapat duit tu pula kan. Makan free ya. So jadi boleh hukumnya untuk buat begitu, wallahu alam. Insya-Allah, jadi tidak ada masalah untuk buat itu. Dengan penting perlu dimaklumkan terlebih dahulu kepada pembeli. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan pada Kak Yat kita. Jadi banyak lagi yang kita nak bincangkan ni berkaitan dengan muamalah ni ataupun wakalah dalam muamalah ni. Namun sebelum tu kita berhenti berehat seketika. Kekal bertenang dengan kami semua. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bersama-sama dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru pada pagi ini, ambil ilmu sama-sama. Jangan lupa sediakan pena, sediakan kertas untuk sama-sama kita ambil ilmu berkaitan dengan wakalah dalam muamalat pada pagi ini, insya-Allah. Jadi kita sebenarnya di dalam segmen terakhir untuk TV3 pada pagi ini. Jadi doktor, untuk soalan berikutnya ni, tadi menarik doktor dah sebutkan berkaitan jangan jadi keldai tersebut. Jadi doktor, dalam persoalan berkaitan dengan abang-abang rider kita lah yang mengambil servis ataupun menjadi wakil kepada seorang pembeli untuk membelikan barang-barang makanan ni,
adakah perlu mereka selidiki terlebih dahulu apakah barang yang mereka bawa di belakang tu? Silakan doktor. Baik, soalan yang kontemporari sangat bagus. Perkara ini sebenarnya juga telah dibincangkan di Majlis Fatwa sebuah negeri, ya, dan keputusan dia saya juga bersetuju. Iaitulah dalam konteks rider dia berbeza sikit dengan konteks yang saya beritahu tadi, sebab dia jenis one off. Kalau yang jenis one off, yang memang jenis tahu secara detail syarikat ni, lantik dia jadi wakil, jadi itu tahu, senang nak semak, dan kerja tu akan ialah satu syarikat je. Tapi kalau rider, dia sifat dia dah lain. Sifat dia sekarang ni, dia punya khidmat adalah penghantaran. Baik, jadi oleh kerana itu dia kena tengok hukum asal, hukumnya harus, tak perlu selidik, betul. Jadi sebab rider dia memang terlalu banyak, berbeza-beza. Dia nak selidik macam mana? Kalau dia buka pun jadi tercemar. Makanan tercemar, dia dah buka, benda tu ada seal kan, dia tercemar lah, jadi tak boleh dibuka. Jadi atas sebab itu tidak diwajibkan kepada dia untuk menyelidiki apa barang yang dibawa, tapi mestilah dia tahu dia ambil dari mana, kedai mana. Kalau dia ambil daripada restoran babi goreng, babi lah dalam tu kan, tak payah nak buka pun tahu dah kan. Jadi tak adalah dadah. Kalau ada dadah lah betul kan, itu dah cerita lain lah kan. Itu memang rider sepatutnya, saya tak tahu dari sudut undang-undang dia boleh dikecualikan daripada tindakan sebab dia pun tak tahu. Allah Alam lah, saya pun tak pastilah, itu kena tanya undang-undang lah. Cuma saya nak beritahu bahawa kalaulah dia bawa tu, dia tak perlu diwajib untuk cek. Tapi kalau dah nama tu papar dengan jelas, seeloknya dia tolak. Seeloknya dia tolak kerana mengikut 3 mazhab, bawa benda yang haram hukumnya haram. Kecuali dalam mazhab Hanafi, hukumnya harus kalau yang beli tu orang bukan Islam. Maknanya orang bukan Islam yang beli babi goreng tu, dia pun tengok nama bukan Islam, dia pun tengok kedai, okey, saya punya kerja tolong hantar saja bagi orang bukan Islam, maka dia boleh makan makanan dia, tak ada masalah, saya bawa. Yang itu hukumnya harus ikut mazhab Hanafi. Jadi kalau bagi siapa-siapa brother-brother yang rider ni yang memang dia susah nak tolak, sebab dia tolak dia akan blacklist ke apa dalam sistem, saya pun tak tahu, maka dia bolehlah bawa benda-benda seumpama itu kepada orang bukan Islam. Tapi kalau yang bukan yang Islam, dia tak boleh bawa lah. Arak contohnya, ada budak Melayu Islam yang minta tolong beli kan, dia tak nak pergi beli sendiri, dia suruh rider pergi beli, tak boleh terlibat lah kita. Tak boleh. Kemudian katalah kita orang bawa lori, lagi banyak belakang dia. Takkan sekali dia bawa lori, dia nak buka semua kotak-kotak belakang tu. Parcel-parcel nak kena buka lah. Yang itu dah terkecuali juga. Itu pun masyaqqah tajlibut taisir, dikatakan. Jadi kalaulah masyaqqah tajlibut taisir, maknanya kesukaran yang boleh membawa kepada sedikit kemudahan dan keringanan diberikan, dia tak perlu cek. Dan kalau dah ada bercampur halal haram dalam lori dia pun tak tahu, maka tak ada masalah bagi dia. Kalaulah memang lori tu bawa benda-benda arak saja satu, yang itu tak boleh lah, itu dah tahu. Dan lambang ada lambang. Ada lambang saja, tak boleh lah jadi lori macam itu. Tapi kalau dia campur-campur kotak-kotak, maka yughtafar fit tawabi' ma la yughtafar fil usul, disebut dalam kaedah fiqh. Diampunkan dan dimaafkan kalau ada tawabi'. Ada benda-benda sikit. Contohnya saya bawa Grab. Bawa orang ke wakil untuk bawa orang ke disco. Masalah itu haram. Masalah lah, tapi disko tutup hari ni, alhamdulillah. Kan? Jadi tak ada disko lah. So jadi, tapi katalah kita ambil dia daripada tepi jalan, kita pun tak tahu dia beli disko. Tapi dia pegang arak. Dia pegang arak ni. Dia masuk dalam kita punya kereta, ada bau pelik, bau arak. So kita tengah bawa Grab ni, nak halau ke nak bawa? Hukumnya boleh bawa, sebab arak tu tawabi'. Tawabi' maknanya dia secondary. Kita bawa dia, bukan arak dia. Kecuali lah dia tahan kita, okey, untuk apa ni? Ni semua botol arak ni tolong bawa kat rumah A. Yang itu tak boleh. Itu arak tu jadi usul, jadi customer. Jadi customer tu dia arak tu menempel, dia pegang. Itu hukumnya harus. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi jawapan, diharapkan jawapan pada bagian doktor kita ni memberikan ketenangan hatilah. Banyak soalan-soalan ini diterima oleh abang-abang rider kita ni. Jadi mudah-mudahan tak perlu untuk memeriksa sebenarnya barang-barang yang dibawa di belakang kita tu, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab. Jadi doktor, kita nak raikan seterusnya pemanggil yang berikutnya daripada Tuan Baharudin Kasim dari Ceras. Assalamualaikum Tuan Baharudin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dai dan juga doktor. Ya, apa khabar tuan? Alhamdulillah sihat. Silakan soalan pagi ni insya-Allah. Cuaca panas ni. Oh, panas insya-Allah. Okey, doktor, saya nak tanya ni berkenaan dengan wakalah kepimpinan ni kan. Jadi contohnya macam ni lah doktor ya. Dia dah diberi peruntukan katalah RM1,000 kan untuk beli barang berharga RM100. Tapi dia beli barang tu RM50 dan juga orang yang terima RM10 tu dapat barang RM50. Tapi sebelum tu dia dah upah RM200. Jadi apa hukum dia tu Ustaz? Lepas tu saingakan yang barang 10 orang tu pula dia ada agihkan 5 orang je. 5 orang lagi tu dia tak agihkan hingga barang tu lusuh expired. Lepas tu dia nak agihkan juga. Jadi macam mana tu Ustaz? Bolehkah Ustaz bagi pencerahan ke ataupun macam mana dari segi hukum ke apa Ustaz? InsyaAllah. Ini benda berlaku Ustaz. Betul, Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Baharudin kita. Satu soalan yang cukup kena dan bertepatan dengan zaman sekarang ni doktor. Bagaimana, silakan doktor? Baik, saya confuse sikit contoh tadi tu. Baik, jadi sekarang ni dia wakilkan kemudian untuk pergi belikan barang untuk distribute kepada sekumpulan lah ya. Baik, jadi sekarang ni mewakilkan dengan upah, saya dah sebut tadi hukumnya harus, itu telah pun ternyata dalam banyak dan 4 mazhab pun tak ada masalah. Dan kemudian bila dia pergi beli harga yang lebih murah, ya, dan duit yang baki tu dia ambil. Yang itu tak boleh. Jadi kalau dia mampu beli dengan harga lebih murah, yang bukan komisen. Tadi yang saya sebut yang pertama tadi dia komisen. Jadi sekarang ni memang dia mampu beli harga lebih murah, dia kena bawa balik duit baki tu, bagi balik. Kecuali kalau orang yang mewakilkan tu kata, okey, saya bagi you banyak-banyak ni, kalau you boleh beli barang lagi murah ke apa, ya baki tu you punya. Itulah dia upah dia. Boleh. Yang itu boleh. Tapi kalau dia tak sebut, dia kata okey, you pergi belikan barang harga ni, harga terbaik. Lepas tu dia dapat harga 100 lah dapat, padahal dia beli 50. Itu tak boleh, itu dah tipu. Itu dah tipu, dia kena bawa balik duit 50, bagi balik. Baik, itu yang kena faham. Yang keseluruhnya, yang kedua, upah tadi pula dikatakan seolah saya faham adalah bukan sahaja pergi beli tapi pergi agih. So jadi upah tu mestilah ada 2 wakil pergi beli dan wakil distribute, agih. Tapi bila dia buat satu, dia ambil upah penuh, dia buat satu, agih tak habis, maka dia sudah tidak jalankan amanah. Maka duit dia ambil itu, upah dia ambil tak sah. Maknanya upah dia ambil sebahagian tak boleh dia ambil lah. Ataupun dia tak habiskan kerja. Baik, atas sebab itu dia kenalah pergi mengusahakan balik untuk agihan supaya dia layak dapat komisen tadi. Gitulah lebih kurang kalau saya faham soalan tu dengan betul. Wallahualam. InsyaAllah. Jadi itulah dia sebenarnya memegang amanah ni. Bila mana duit ni doktor, bila mana kadang-kadang ni kita ni cepat rambang mata dengan duit. Itu yang menyebabkan kita kadang-kadang terpecah amanah hanya disebabkan oleh nak mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit itu. Mudah-mudahan kita dihindarkan daripada sifat tersebut insya-Allah. Jadi doktor, kita nak raikan soalan berikutnya pada sahabat Facebook kita daripada Jiz Jannah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana pula jika individu adalah pekerja di satu company GLIC, kemudian kami lantik sebagai board of director anak syarikat dan juga company yang kami invest. Board of director fees patut diambil sebagai hak individu atau perlu dibahagi kepada pihak GLIC? Silakan doktor. Baik, yang ini tertakluk kepada company itu punya dasar. Kalau ikut dari sudut muamalat, yang dilantik adalah individu itu. Ya, individu itu dah ikut praktis uruf. Dia ikut uruf juga. Uruf ikut praktis good governance. Kalau good governance mengiktiraf hak dia sebagai individu dengan kepakaran dia sebagai individu, dia buat kerja di luar company yang membagi gaji kat dia, GLIC itu yang bagi gaji kat dia, tapi dia buat kerja tambahan kepada jaga syarikat anak syarikat dan juga company invested company kan, subsidiary ataupun invested company, maka itu adalah kerja tambahan. Dia layak dapat untuk diri dia. Jadi itu hukumnya harus untuk dia dapat pada diri dia, pada fiqh muamalat dia fleksibel. Katalah GLIC kata punya dasar dia kena bagi dengan GLIC, dia kena beritahu, GLIC kena beritahu awal-awal kepada individu itu. Kata okey, kami nak nanti you sebagai board director syarikat subsidiary dan investee company. So jadi
Tapi you akan dapat allowance tau. Allowance separuh bagi JLIC. You setuju tak? Kena beritahu awal-awal. Tak boleh maknanya faham-faham lah. Tak boleh tahu. Tak faham. You kena beritahu. Dia tak boleh anggap faham-faham. Dia kena betul-betul dipahamkan. Jadi kalau dia kata, oh kalau begitu saya tak nak lah. Buat penat saya je, separuh-separuh kerja bagi kat JLIC pula. Jadi kena beritahu. Kalau dia nak juga, maka dia akan bagi separuh. Tapi akad kontrak wakalah yang nak lantik dia tu kena jelas. You akan bagi semua separuh kat kita, separuh kat you ke, ataupun you punya 100%. Jadi kena jelas kat situ. Kalau silent, maka ikut praktis. Ikut praktis, maka semuanya hak individu tersebut. Itulah dia, wallahualam. Jadi ini adalah satu isu yang juga mungkin ramai ni, dan juga mungkin penanya kita juga ni pun salah seorang pada board of director saya ni. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum Dr. Zahruddin, da'i dan kru-kru yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah boleh diterima wakalah seorang yang bukan Islam tetapi beliau mempunyai peribadi yang boleh dipercayai? Terima kasih Dr. dan da'i. Sama-sama #biar tahu jangan keliru. Silakan Dr. Baik. Hubungan kita umat Islam dengan bukan Islam, dalam Islam, dalam nas dan hadis semua sekali, dan nas Quran dan hadis, tidak ada diskriminasi kecuali kepada kafir harbi. Kafir harbi kafir harbi bukan diskriminasi, maknanya cara berbeza muamalatnya hanya pada kafir harbi. Kafir harbi yang betul-betul, yang bukan main hentam sajalah. Ini yang betul, iaitulah contohnya tentera-tentera Amerika dekat yang sedang dekat Iraq ke, dekat Afghanistan ke, itu kafir harbi dia bagi duduk tempatan tu lah. Maka tak boleh jual beli dengan mereka lah. Jadi kalau selain daripada itu, semua boleh. Kita boleh jual beli, kita boleh jadi partner, boleh jadi dengan mereka. Dengan syarat, maknanya kita buat benda yang betul lah. Barang yang betul, wakil yang betul, benda yang diwakilkan juga harus. Kalau barang-barang tu pun halal. Jadi semua yang lain tak ada masalah. Jadi kita nak Nabi sendiri pun membeli daripada orang bukan Islam. Dan mengizinkan para sahabat bermuamalat setiap hari di pasar yang bercampur orang Islam dan bukan Islam. Dan termasuklah jual beli itu adalah wakil. Bukan beli barang je harus. Beli barang harus, maknanya jual barang pun harus, lantik jadi wakil pun sebagai servis pun harus. Kalau tak harus, saya rasa pengsan lah kita. Wallahualam. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab. Jadi tidak ada masalah sebab kita pun berada di dalam negara Malaysia ini yang merupakan memiliki kemajmukan masyarakat. Jadi kita ni tidak ada masalah untuk berjual beli dengan mereka selagi mana mereka bukanlah kafir harbi. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi saudara sekalian, banyak lagi yang kita nak bincangkan berkaitan dengan wakalah dalam muamalat. Namun sebelum itu kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jangan lupa untuk saksikan 30 minit ekstra eksklusif di TV9. Sebentar saja lagi, Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberikan keizinan untuk kekal sehingga ke saat kini untuk kita sama-sama terus menimba ilmu menjadi bekalan buat kita semua untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, insya-Allah. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan seperti biasalah, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800 881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi kita masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan wakalah dalam muamalat. Bila mana saya sebutkan tentang wakalah ataupun ejen ni doktor lah, saya terbayangkan satu orang kata apa, satu bahagian di antara wakalah-wakalah ni, iaitu berkaitan dengan insurans ni. Syarikat insurans telah pun melantik wakil ataupun ejen-ejen mereka ni untuk mencari orang yang nak ambil mereka punya perkhidmatan. Tapi dalam masa yang sama, syarikat ejen ataupun syarikat insurans ni dah mendidik sebenarnya cara untuk ejen-ejen ni bagaimana nak approach ataupun mendekati mereka punya customer. Tapi kadang-kadang ada juga cara pendekatan yang tak kena. Sebagai contohnya memaksa ataupun penipuan dan sebagainya, doktor. Adakah dibenarkan, doktor, daripada sudut Islam? Silakan. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, kalau kita menjadi ejen kepada syarikat insurans konvensional, maka ia adalah tidak patuh syariah. Malah setiap hasil komisen yang kita dapat juga tidak halal. Itu adalah apa yang diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan sejak dahulu lah ya. Maka saya nasihatkan semua ejen insurans untuk bertukar apa nama tu kerjaya kepada ejen takaful sahaja. Maka tak boleh jual insurans tu. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan dia adalah bila kita lantik seorang ejen, contohnya takaful. Saya tak bincang ejen insurans sebab ejen insurans awal-awal dia dah sangkut dah. Saya bincang ejen takaful. Tu ejen takaful dia jual, maka dia jual tu dengan agresif. Mendesak-mendesak, lalu menjanjikan yang pelik-pelik, yang hebat-hebat sangat. Lalu orang ambil, orang pun rasa tertipu ataupun memang ditipu. Maka ketika itu perlu ada laporan kepada pihak operator takaful tersebut, syarikat, aduan daripada orang ramai. Kalau orang ramai tak mengadu, hanya mengadu dekat Facebook, maka tak ada banyak faedah lah. Tak faedah. Tak ada faedah pun. So jadi kenalah adu dekat syarikat tu. Syarikat tu dia mesti ada code of conduct. Code of conduct, macam mana ejen dia, cara dia jual tu mesti ada ikut style yang tertentu, kualiti yang tertentu. Kalau ada elemen penipuan, maka sudah pastilah syarikat boleh ambil tindakan dengan menyekat atau membuang ejen tersebut. Lalu ketika itu dia sudah dikira buat di luar amanah kontrak wakalah tadi. Kontrak wakalah mestilah you buat ikut prosedur ini. Jadi you keluar, you sudah breach, maka ketika itu tak layak mendapat upah dan boleh diterminate. Begitulah, wallahualam. InsyaAllah. Jadi doktor, berkaitan juga dengan ejen takaful ni doktor. Ada seorang sahabat ni, dia telah pun melantik seorang ejen lah. Dia pun diambil perkhidmatan daripada seorang ejen takaful ni untuk menjadi wakil ya. Untuk sekiranya apa-apa berlaku kemudian hari ni, dia ni akan berhubung dengan kawan ni lah. Namun tanpa disedari, bila mana berlaku satu kemalangan sebagai contohnya, dia pun cuba berhubung semula dengan yang ejen yang dia lantik ni sebab dia percaya dengan kawan ni. Tapi rupanya dia kata, saya dah berhenti. Saya dah pun tukar kepada orang lain tanpa pengetahuan orang yang ambil perkhidmatan tersebut doktor. Adakah dibenarkan doktor? Baik, soalan yang menarik. Baik, sebenarnya ejen tu, ejen wakalah tu, wakalah daripada dia kepada syarikat. Dia bukanlah wakil kepada pelanggan. Jadi pelanggan tak mendapat notis pun tidak boleh dianggap salah. Sebab dia bukan wakil kepada pelanggan, dia wakil kepada syarikat. So, bila hubungan dia dengan syarikat habis, maka habislah. Maka dekat situ saya faham. Maknanya saya pun pernah kena juga. Iaitulah orang yang kita dah biasa berurusan, tiba-tiba ditukar kepada orang lain. Kita dapat notis. Tapi maknanya kita tak puas hati sikit lah. Sebab kita tak kenal. Lalu kita tak boleh nak cakap banyak lah ketika itu, kecuali kalau kita rasa tak puas hati, kita berhenti je lah daripada takaful, mencarum takaful tersebut. Kalau ada kerugian, maka kita teruskan sajalah. Kecuali kalau tak ada apa-apa kerugian, kita bolehlah berhenti. Wallahualam, begitulah. Okey, faham doktor. Kira tidak ada masalah lah. Sebab betul kata doktor tu, ejen ni hanya sekadar wakil kepada syarikat, bukan kepada individu tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan terjawablah soalan-soalan yang bermain di fikiran saya selama ni doktor. Doktor, kita beralih dengan soalan berikutnya doktor, daripada sahabat Facebook kita, daripada saudari Mas Niza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, jika berlaku apa-apa kerugian atau kegagalan dalam urusan perwakilan perniagaan, siapakah yang harus bertanggungjawab, pemilik atau wakalah? Mohon pencerahan. Terima kasih. #Tanyalah Ustaz TV3 TV11. Baik, saya dah ada sebutkan sedikit dari awal tadi bahawa apabila kita mewakilkan board of directors untuk jadi board, untuk tengok direction of the company, ataupun kita lantik seorang untuk menguruskan syarikat, termasuklah CEO. CEO itu adalah wakalah lah. Kalau bukan kita, CEO tu wakalah atas kontrak khadamat. Iaitulah dia ada upah di atas kerja untuk menjalankan syarikat. Tiba-tiba kerugian. Jadi saya dah sebutkan awal tadi, kalau kerugian itu sebab dia akad amanah, akad amanah awalnya lah. Tapi kalau dah ada upah, dia dah lain sikit lah. Dia dah lain.
Jadi kalaulah bukan kerana dia punya kecuaian yang disengajakan, kekecuaian ataupun kerana sebab macam bisnes tak jalan sebab apa? Covid. Nak buat macam mana? Itu kalau you letak orang handal pun jadi begitu juga. Kan? Jadi oleh kerana itu tidak ada dia tanggungjawab kerugian, tak ada. Kecuali ada memang bukti dia punya keputusan yang memang jelas silap, maka pada ketika itu barulah kita boleh menanggungjawabkan dia kepada kesilapan tersebut hasil daripada keputusan yang silap. Barulah. Kalau tidak, tak boleh. So jadi itu dia punya kontrak dalam wakalah ni, termasuk dalam wakalah bil istithmar, iaitulah wakil untuk tolong laburkan pun sama juga. Jadi orang yang tolong laburkan itu, jadi tapi hati-hati ya. Kalau kita nak buat akad kontrak untuk orang tolong laburkan, pastikan orang tu ada lesen dekat dalam Malaysia ni. Ada lesen, dia macam unit trust punya lesen ya, ataupun fund manager punya lesen ya. Kalau tak ada, memang menunggu nak kena tipu lah. Jadi kalau tengok dekat Facebook ada gambar-gambar tokoh-tokoh termasuk saya ke kan, termasuk Dan Luqman ke, kemudian ada kata syariah punya pelaburan dapat boleh besok dapat 20%. Itu semua tipu tu. Kami tak terlibat tu. Kami tak terlibat. Itu semua scammer punya metodologi terbaru untuk menipu orang ramai yang tamak. Yang tamak je kena, yang tak tamak tak kena. Sorry to say, walaupun offensif sikit, tapi orang tamak je kena. Orang tak tamak dia relax, kata ni tipu ni dia kata. Tapi orang tamak dia akan emotional. Nampak. Dia tengok dia macam kering-kering mata dia tau. Dia tak boleh fikir, waras dia terus zoom. Kan? Dia terus. Kalau nak selidik pun tak selidik lah, sebab dia tak sabar nak dapat dah. Jadi itu maksud dia tamak. Walaupun pahit, tapi itulah hakikatnya diri kita. Sebab tu kita kena tengok, kalau kita ada sifat itu, nampak tu terus tak sabar, ada masalah lah tu. Jadi kita akan lebih terdedah kepada ditipu. Jadi wakalah untuk istithmar, untuk pelaburan, hukumnya harus dalam Islam kalau orang tu betul-betul lah. Kalau dah orang tu betul-betul, tiba-tiba gagal juga, maka dia punya gagal tu bukan kerana kecuaian, maka kita tak boleh salahkan dia. Tak boleh salahkan dia. Maka dia pun tak perlu bayar apa-apa. Ya, tak perlu bayar apa-apa atas kerugian, kecuali kalau betul-betul barulah cuai, barulah dia kena bayar modal, bukan untung modal balik sahaja. Wallahu a'lam. Jadi jangan mudah terpengaruhlah dengan gambar-gambar poster tu. Sebab banyak kali juga doktor terkena. Saya sendiri pun sebenarnya tak ada langsung pun ilmu berkaitan dengan pelaburan ni, tiba-tiba boleh digunakan muka saya di dalam poster syarikat atau sebab kalau kita lapor polis pun dah tak ada apa-apa kesan, kerana kita dah buat SKMM pun MCMC pun kita dah lapor. Bank pun kita dah kontak, tapi semua kedai akaun. Kalau kita tangkap pun, kita yang penat menguruskan prosedur mahkamah ke apa benda, tiba-tiba kalau paling teruk yang kena pun adalah kedai akaun tadi. Bukan dia pun mangsa juga. Jadi perlulah berhati-hati selepas ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan daripada saudari Mas Nina kita. Kita nak beralih dengan persoalan berikutnya daripada saudari Zuhara. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah penggunaan Google AdSense atau Google AdMob ini termasuk di dalam Al-Wakalah, yang mana bila kita klik iklan dengan kriteria-kriteria tertentu, kita akan mendapat duit daripadanya? Hukum duit itu sendiri bagaimana? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu, jangan klik. Silakan doktor. Baik, Google AdSense ni untuk kita benarkan kita punya web, untuk boleh Google punya bank iklan, letak iklan ni dekat situ. So jadi kita macam menyewakan lah. Nak kata wakalah pun susah juga, tapi lebih jelasnya adalah kita menjadi ejen untuk mengiklankan iklan Google lah, boleh lah macam tu. Maka kalau kita ambil Google AdSense, AdMob saya tak sure, saya tak apa faham. Mungkin ada jugalah. Kita kena pastikan kita configure dia betul supaya iklan-iklan yang harus saja yang terpapar. Betul, takut juga iklan-iklan. Jadi kalau tidak, kita punya pendapatan daripada orang klik dekat web kita tu akan bercampur-campur. Jadi sebab tu bukan senang lah. Memang ada Google AdSense ni, tapi
Kalau iklan tu kita tak boleh kontrol, kita malas nak kontrol, kita akan dapat pendapatan bercampur-campur. Itu saja. Takut jadi syubhah pula pendapatan kita tu. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan daripada saudari Zuhara. Kita beralih dengan soalan berikutnya. Namun sebelum tu doktor, kita berhenti berehat seketika lah. Kita akan raikan lagi soalan berkaitan dengan wakalah dalam muamalat. Namun sebelum tu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sekalian, kembali kita bertemu mata dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Pada pagi ini sama-sama kita membincangkan topik berkaitan dengan wakalah dalam muamalah ataupun dalam erti kata lain ejen ataupun wakil keperkhidmatan ataupun perkhidmatan menggunakan perwakilan ini, insya-Allah. Jadi kita pun sebenarnya sudah pun berada dalam segmen terakhir pada pagi ini. Banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang kita dapat berkaitan dengan wakalah, dan juga mungkin pada kalangan kita ni tak pernah dengar pun perkataan wakalah sebelum ini. Alhamdulillah pada pagi ini kita sudah pun dapat mengenali apakah itu sebenarnya maksud kepada wakalah, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi dengan meraihkan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Puan Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukumnya seseorang itu menjadi wakil namun ingin upah bukan berbentuk wang? Apakah dibenarkan mengikut Islam? Apakah syarat-syarat seseorang itu sebagai wakil dalam muamalat yang perlu ada? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Jadi dua soalan di situ. Jadi mohonkan penjelasan daripada doktor. Silakan doktor. Baik. Baik. Jadi macam kita fahami tadi bahawa upah ni dia boleh dalam dua bentuk. Bentuk wang boleh, sudah tentu. Bukan wang pun boleh. Jadi kita nak buah ke, kan, kita nak ruang dekat dia punya kedai ke, ataupun give review tu, dia nak review ke, apa-apa yang boleh dikira mempunyai nilai dan mempunyai manfaat, boleh dijadikan syarat, tapi kena jelas. Syarat tu kena jelas, berapa, quantifiable, dan supaya mengelakkan gharar. Itu sahaja jawapan dia. InsyaAllah. Jadi yang kedua itu doktor, apakah syarat-syarat seorang itu untuk menjadi seorang wakalah kepada ni? Syarat-syarat dia sebagaimana yang biasa je lah. Dia mestilah akil baligh, dia sudah faham tugas-tugas, dan legally pun dia tidak mempunyai halangan, dan kemudian dia tidak juga mempunyai conflict of interest. Maknanya dia tak boleh jadi wakil kepada dua-dua pihak. Contohnya saya jadi wakil pada Da'i Luqman untuk tolong jual Da'i Luqman punya barang. Saya jadi wakil kepada si Polan untuk membeli barang. Jadi saya jadi dua-dua lah. Saya jadi salam, okey, saya jual, saya beli, macam ni je. Jadi tak boleh sebab dia conflict interest. Patutnya saya jadi wakil pada Da'i Luqman, saya nak jaga your interest, kepentingan Da'i Luqman. Saya kena backup sampai dapat diskaun bagus untuk you. Tapi saya kena dapat backup untuk dapat harga lagi tinggi daripada pihak dia. Macam mana ni? Betul kan? Tak boleh. Salam tangan sendiri tu. Jadi tak boleh. Jadi sebab tu dia kena wakil salah satu dan tidak ada conflict of interest. Malah kalau ada apa nama tu, benda-benda gitu, maka dia akan dikira terbatal lah. Jadi sama juga macam contohnya yang lain, dia juga barang yang diwakilkan itu adalah betul-betul milik dia dan mampu disampaikan dan sebagainya. Jadi itu normal-normal punya syarat lah. Dan normal syarat dalam muamalah lah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan seterusnya dengan kita meraihkan pemanggil berikutnya daripada Tuan Khalid kita dari Skudia Johor. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah sihat, terima kasih. Sama-sama. Silakan soalan pagi ni Tuan. Okey, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini doktor, permasalahannya gini, saya ada satu masalah untuk penjelasan lah. Bila ada sesuatu kerja telah dibuat, selesai dibuat, saya akan membuat pembayaran pada satu kontraktor lah. Satu kontraktor yang dilantik.
Tetapi saya tak akan dapat bayaran yang sejelasnya. Dia akan tanya pada pengurusi sesuatu agensi itulah. Contohnya ada satu pertubuhan tu, dia akan tanya pengurusi, okey, ni boleh tak bayaran sekian? Dia kata okey, upkan sikit, markup lah masuk dia. Jadi nak tahu hukum yang lebihan tu macam mana tu, doktor? Masa markup tu, insyaAllah. Boleh, Tan? Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, doktor. Sama-sama. Okey, satu soalan yang menarik juga daripada Tuan Khalim kita ni, doktor. Bagaimana, doktor? Dia dah luas sikit daripada wakalah lah. Dia dah ada benda-benda lain lah. Iaitulah dia akad istisna, akad kontraktor ataupun construction. Yang mana bila dia dah siap buat kerja, perlu bayar. Maka bila nak bayar, ada orang tertentu minta bayaran itu di-upkan. Maka itu tidak halal dalam Islam. Tidak halal dalam Islam untuk mengenakan kepada pembeli bayaran harga yang berbeza daripada akad awal. Pada apa yang telah dijanjikan awal. Dijanji 10 juta lah, tak ada 11 juta pula, apa hal pula kan. Jadi itu yang pertama. Dan kalau yang kedua, kalau berlaku, maka pihak yang pembeli tak wajib untuk menunaikannya. Tak wajib menunaikannya. Kalau ditunaikan pun dengan syarat, maknanya pengurusi ke siapa kata kalau you tak nak, maknanya ini last lah kita punya ni, you tak dapat lagi dah kontrak. Dia dah jadi rasuah. Jadi rasuah tu jadi rasuah lah. Betul. Begitu. Wallahualam. Allah. Jadi kena berhati-hatilah dalam melakukan orang kata apa, kontrak-kontrak ni. Jangan sampai berlaku breach of contract ataupun pelanggaran janji pada awalnya tu, insya-Allah. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada saudara Fat Abdul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan hukum kita terima upah selepas bekerja, sedangkan harga pembayaran tetap dari syarikat telah dibayar oleh pelanggan? Bagaimana hukumnya bayaran upah dari pelanggan itu? Bagaimana, Ustaz? Ada suatu soalan berkaitan dengan bayaran tetap dah dapat tapi dibayar pula oleh pelanggan. Jadi hukum bagi bayaran pelanggan tu. Silakan. Okey, soalan ni yang saya faham macam kita ni terima upah ni maknanya ada gaji lah. Gaji. Ada gaji, tapi kemudian pelanggan tu pula bagi upah. Jadi kalaulah macam saya sebut tadi, kalau kerja kita tu nature dia jenis one off gitu, dan kita pun bukan full time, kita pun jenis part time je, maka saya kira itu tidak ada masalah, ya. Tapi kalau kita ni adalah full time dan kita dapat pula gaji dan kemudian kita kerja bagus, orang pun bagi upah lebih sikit kat kita, maka ketika itu dia akan jadi wang ghulul namanya. Macam dalam satu hadis sebut, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan ataupun ratiban fama akhadahu ba'da dhalika fahuwa ghalul ataupun ghulul, ya, dari riwayat Abu Daud. Artinya sesiapa yang kamu telah ambil sebagai bekerja dan dia ada rezeki dia ada bahagian dia, gaji, maka apa yang dia ambil on top of gaji itu adalah duit ghulul. Duit ghulul ni dalam terjemahan semasa wang khianat. Wang khianat dia merujuk kepada zaman Nabi bila menang dalam peperangan, kemudian harta-harta rampasan wajib dikumpulkan dulu dan kemudian Nabi akan membuat agihan. Ada di antara pejuang-pejuang, kalau dia buat macam ni, dia tak hantar, disimpan dalam poket dia. Itu namanya ghulul, duit khianat dan curi. Ya. Jadi mana-mana pekerja yang nature kerjanya ada tips tu tak apa. Itu bellboy ke, ada tips restoran, ada tips tu okey. Tapi yang nature dia memang gaji tetap. Dia duduk depan kaunter dekat jabatan pendaftaran ke, jabatan lembaga hasil ke. Dia punya kerja dah ada gaji, orang nampak you kerja bagus, orang bagi lebih, maka tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Itu akan jadi ulul dan boleh membawa akhirnya kepada adik-beradik rasuah. Allahu Akbar. Begitu. Jadi itu bahaya tu, kena berhati-hatilah. Takut daripada rezeki yang kita dapat tu, rezeki yang halal, dah pun tercemar dengan perkara-perkara yang ulul tersebut, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz Na'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kala urusan untuk membeli rumah amat sukar jika tiada kenalan orang dalam, dan untuk mendapatkan cara mudah membelinya melalui wakalah dengan memberi wang bawah meja. Adakah dalam Islam dibenarkan melalui wakalah sedemikian, sedangkan apabila kita mendapat rumah, kita tetap membayar sepenuhnya kos harga rumah tersebut? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. #biar tahu yang keliru. Satu soalan yang jelas. Silakan Ustaz. Baik. Jadi kalau orang dalam itu adalah dalam itu maksudnya dia kerja kat situ. Pembuat
pembuat dasar sebagainya, maka orang dalam itu ambil wang rasuah. Yang orang bagi itu bagi rasuah. Nabi cakap ar-rashi wal murtashi finnar. Dua-dua pemberi penerima dua-dua dalam neraka. Itu je poin dia. Tapi kalau yang orang dalam itu bukan pekerja di dalam, cuma dia ada networking, dia kenal, dia ada hubungan baik dengan orang-orang yang boleh membuat keputusan dan memilih dan sebagainya, kita bagi upah kat dia. Itu dari sudut syariah kita tengok. Akad itu sebenarnya harus, namanya al-akhdhu alal jah. Al-ujrah alal jah. Al-akhdhul ujrah alal jah. Iaitulah upah atas networking. Contohnya kata Da'i Luqman kenal dengan seorang businessman hebat. Saya kata, saya nak jumpa dia. Mana boleh, tapi bagilah sikit fulus kan? Duit minyak. Saya pun bagilah RM1,000. Dapatlah saya meeting dengan dia. Boleh tak dia orang ambil? Boleh. RM1,000 tu boleh ambil. Ya? Itu bukan rasuah, sebab you bukan kerja dengan dia dan bukan ada apa-apa kan. Tapi kalau yang tadi, kalau orang tu dalam, maksud dia pekerja, tak boleh. Tapi masalah dia yang kita bimbang, dia bukan yang itu saja, dia ada terlibat yang lain. Kalau saya bagi pada orang B, orang luar, dia pun nego dengan orang dalam, dia bagi orang dalam tu rasuah sikit. Itu kita bimbang tu. Jadi rasuah juga. Tapi saya tak tahu, you je tahu. Saya boleh agak-agak, tapi takkan saya sangka buruk. Mungkin you hubungan baik, you cakap-cakap je, tak payah bagi apa-apa pun dapat. Saya harap macam tu. Okey, itu satu. Jadi taklah tanggungjawab kat atas saya. Yang kedua, katalah saya bagi macam tu, dah semua orang buat macam tu, maka jadi tak adil kepada orang awam. Jadi orang kabel je semua dapat. Jadi dia ada masalah juga. Penindasan pula kat situ. Jadi walaupun secara mikro mungkin tak ada masalah sebab dia orang luar, tapi secara makro dia mengganggu seluruh objektif perumahan tersebut. Contohnya dia perumahan mampu milik. So orang tak mampu milik, orang yang kaya-kaya pula dapat. Jadi itu yang menjadi masalah yang perlu kita lihat secara makro, bukan mikro sahaja. InsyaAllah. Jadi takut dikhawatiri menjadi pula penzaliman kepada orang lain, insyaAllah. Mudah-mudahan terjawab soalan daripada saudari Alsyah sebentar tadi. Jadi doktor, kita sebenarnya sudah pun berada di penghujung rancangan dan insyaAllah jawapan tadi itu menjadi kesimpulan lah bagi perbincangan kita pada pagi ini. Jadi doktor, bolehlah doktor tutup majlis kita pada pagi ini dengan sedikit banyak doa, mudah-mudahan Allah berikan keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اغننا بفضلك عمن سواك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغسل خطايانا من الثلج والماء البارد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Jazakallah khairan katsiran Ustaz di atas perkongsian ini. Sikit lagi saya jemput semua rakan-rakan penonton, kalau nak belajar lebih lagi pasal muamalat ni, boleh masuk ke mycourse, mycourse.my. Kat situ ada banyak kursus-kursus muamalat yang saya bentangkan supaya dapat lebih lanjut lagi lah. Wallahu a'lam. mycourse.com.my mycourse.my insya-Allah. Jadi mudah-mudahan siapa yang tambahkan ilmu berkaitan muamalat, bolehlah melayari laman sesawan tersebut, insya-Allah. Jadi kita tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan insya-Allah jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Hadari dan ahli panel kita iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Umar Aziz yang akan bincangkan kesinambungan kisah 25 Rasul iaitu Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihissalam, insya-Allah. Jadi saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana terkasar tutur bicara. Bertemu lagi kita di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.